parti politik hari ini tak lekang bercakap tentang orang muda. Nak dapat sokongan orang muda, nak dapat undi orang muda. Jadi kalau parti politik mana yang hendak menangi PRU pada masa depan, perlu dibuka ruang yang lebih kepada pemimpin muda. Kalau nak kata semua orang muda generally tak berminat tu tak betul juga. Tetapi saya rasa bila kita bercakap tentang berpolitik ni perlu ada masa, pengorbanan, sumbangan. Jadi mungkin di situ tu tak semua orang muda yang sanggup make that extra step lah. Sedang Wan Firdaus sebagai individu yang juga pernah berkecimpung dan masih berkecimpung dalam ekosistem politik. Tadi kita sebelum ni kita cakap tentang mengarus perdanakan pembabitan orang muda dalam sistem politik. Dan kita cakap tentang apa yang perlu diubah, diperbetul dan ditransformasikan dalam parti politik. Tapi orang muda sendiri, sebelum ni saya cakap tentang keikhlasan daripada parti ataupun sistem politik. Tapi perlu ada keikhlasan juga daripada orang muda. Jadi daripada pengalaman Saudara Firdaus dan pengamatan Saudara Firdaus, apa yang adjustment contohnya yang perlu dibuat oleh orang muda bila nak masuk ke dalam sistem politik? Saya rasa biasanya kalau kita lihat mana-mana generasi pun orang muda yang terlibat dalam politik ni memang dia terlibat daripada seawal yang mungkin. Maknanya di peringkat universiti itu kebanyakan daripada pemimpin-pemimpin politik memang dia dah aktif di universiti. Dan saya rasa sekarang ni, jikalau dulu, saya rasa dulu tu maknanya dalam 20 tahun lepas dengan adanya AUKU, mungkin ramai generasi-generasi mahasiswa yang tersekat kerana AUKU. Tetapi saya rasa dalam 10 tahun ni setelah AUKU dilonggarkan, saya rasa banyak dah perkara ini memberi peluang kepada orang muda untuk diketengahkan. Keduanya, saya rasa apabila dah bekerja, menjadi profesional, mempunyai keluarga, saya rasa cabarannya ialah orang muda perlu bijak untuk ada grup kawan-kawan yang mempunyai minat yang sama. Kerana kadang-kadang bila kita dah berkeluarga, kita dah ada tanggungjawab sendiri, senang kita untuk hilang semangat tu. Tapi bila kita bersama-sama ni, you are in a gang, maknanya you akan terus membantu each other untuk memberikan semangat. Kerana saya tidak deny sebenarnya orang nak aktif politik ni terutamanya bila dah berkahwin, yang dah ada tanggungjawab sebagainya, memang sangat susah. Dan memang saya sendiri pun respect ramai pemimpin-pemimpin politik yang banyak berkorban sebenarnya. Berkorban masa keluarga, berkorban duit, berkorban sebagainya, pelbagai benda untuk aktif dalam politik. Jadi saya rasa ini sebenarnya realiti berpolitik. Sama ada you parti A ataupun parti B, sama saja. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa berbalik kepada sistem itu sendiri, saya rasa dalam sejarah Malaysia ni sebenarnya beramai pemimpin kita yang di-handpick oleh sistem itu sendiri. Maknanya kalau kita lihat zaman Tun Razak, zaman Tun Hussein, even Mahathir sendiri, Tun Mahathir sendiri, dia akan handpick beberapa orang muda yang dia nampak dan dibawa ke atas. Dan saya rasa benda ni di sistem politik mana-mana tempat lain pun, di Britain sekalipun memang ada. Maksud saya di sini, saya rasa ada setengah-setengah orang muda yang mungkin lost in the system. Mungkin dia perlu diberikan anjakan. Kerana saya tengok ramai pemimpin-pemimpin mahasiswa kita yang sangat bagus. Tetapi pada masa yang sama mungkin dia tidak ada saluran yang betul ataupun tidak jumpa dengan orang yang betul, kerana politik ni rangkaian lah. Jadi saya rasa kalau kita nampak yang dah bersedia tu, kita perlu handpick dan letak di tempat yang betul. Dan Zaidil, apa sebagai kita lah, kita pun ada masuk atau ada jawatan dan juga ada peranan dalam parti. Daripada pengamatan Saudara Zaidil, apa adjustment ataupun perubahan dalam diri kita sendiri yang penting untuk kita nak maju dalam ataupun menyumbang dalam kerjaya politik? Okeylah, macam mana orang muda nak lebih bersuara dalam parti politik dan memainkan peranan yang besar, terutamanya profil seperti kita, iaitu ada kerja, kita ada 9 to 5 job, kita ada masih ada kerjaya profesional. Sebab ini realiti, itulah orang muda yang kita nak cuba masuk. Bagi saya pertama sekali, paling penting ialah sebab kita tengok sekarang ni ada banyak pemimpin dalam parti dia begitu popular, begitu kuat, tapi bila datang pilihan raya dia akan kalah. Dia tak menang. Dalam parti kita, dia ni hebat, begitu penyokong. Bila sampai PRU dia akan kalah.
Maksud dia, parti itu sendiri berada dalam satu kepompong dunia dia sendiri dan tidak sama dengan realiti rakyat Malaysia. Jadi benda pertama kita kena buat untuk orang muda macam kita, kalau kita nak orang muda macam kita lebih suara, orang muda macam kita kena ramai-ramai masuk dalam parti itu dan menentukan suara. Kita kena ada kuasa mengundi. Kita tak boleh benarkan parti itu ditentukan, contoh mana-mana parti politik ditentukan oleh orang yang mana 24 jam kerjanya politik. Sebab kalau dunianya itu sahaja, bila mendapat kuasa, tak kisah di negeri ke di pusat ataupun dasar parti, dasar tu bila diterjemahkan tak dapat difahami oleh rakyat biasa yang lain. Diorang tak dapat relate, diorang tak dapat apa. Jadi komposisi parti tu komposisi perlu masuk ramai-ramai. Tak semestinya, sebagai contoh Parti Demokrat US, orang muda cukup popular. Kenapa? Kerana dasar dia mesra orang muda. Tapi tengok dia punya calon presiden, saya rasa tak ada bawah 60. Tapi dia punya dasar tu penting. Kerana mereka dalam parti itu dan mereka undi, dan mereka boleh tentukan. Tak kisahlah umur mana pun pemimpin atasan, tapi dasar tu mesra orang muda. Yang mana dasar mesra muda tu pada pengamatan saya tadi lebih mudah untuk kita capai bila komposisi parti itu sendiri adalah mencerminkan masyarakat. Memang masyarakat di luar. Tapi saya tak puas hati lagi sebab saya nak cakap, kalau boleh kita nak kupas juga. Saya nak kupas dalam soal sikap orang muda sendiri. Kenapa saya rasa, ni pengamatan saya sendirilah, bila kita masuk parti-parti politik di Malaysia lah, di Malaysia, kalau kita masuk dengan satu tanggapan bahawa saya lah orang profesional, saya lah yang belajar kat universiti, saya lah lebih tahu daripada kawan-kawan yang mungkin tak dapat peluang untuk keluar negara, mungkin tak dapat peluang bekerja dalam syarikat-syarikat tertentu, tetapi mempunyai perspektif tempatan dan juga pengalaman akar umbi, yang mana orang dalam profil kita ni yang nak masuk parti perlu juga hormat. Dan saya nampak dynamism itu, ataupun bukan dynamism, dynamic itulah, dynamics yang antara profil profesional ni dan juga profil yang lebih akar umbi daripada asal perjuangan mereka daripada mungkin 17-18 tahun dah masuk parti, dah aktif tiap-tiap hari. Apakah jenis hubungan ataupun apakah jenis kerjasama yang boleh dijalin antara kedua-dua segmen ini? Sebab saya rasa itu acuan tersebutlah yang akan boleh menjayakan satu resepi parti politik. Saya rasa pertama sekali masa lah. Maknanya tak kenal maka tak cinta. Saya rasa kalau you professional contohnya, yang macam you kata nak kenal mungkin golongan blue collar, which is dunia lain lah, dunia berlainan. Saya rasa politik ni macam-macam mana pun you kena spend time. And to spend time maknanya you terlibat aktif program-program, you buat program. Saya rasa kalau yang berminat awal tu lagi bagus. Maknanya sebelum you berkahwin. Maknanya lepas universiti terus aktif. Maknanya sambil bekerja tu your 9 to 5 punya kerja. Lepas tu after 5 o'clock malam-malam you terlibat program-program. Yang itu pertama. Keduanya saya rasa kita perlu terima bahawasanya orang ni berbeza. Jadi kita perlu agree to disagree. Maknanya kalau nak masuk politik ni kita kena terima semua pandangan. Jadi saya rasa walau macam mana you punya background, tapi kalau you boleh terima pandangan semua orang, maka you punya kerjaya politik tu lebih terbuka lah. Saya rasa ini orang muda ni memang biasanya kita keras hati sikit, tapi I think with time biasanya orang politik ni dia akan belajar lah. Salah satu lagi soalan untuk Ustaz Zaidil pula, sebagai menutup topik kita pada hari ini, saya nak tanya berkaitan dengan topik yang kita bincang ataupun subtopik kita bincang. Apabila orang muda profesional, latar belakang seperti profesional masuk ke dalam parti dan mempunyai menerima ataupun menghadapi realiti sistem politik dan sistem parti yang dah wujud sebelum berdekat-dekat. Jadi saya nampak pandangan saya lah, dan saya nak minta pandangan saudara saja juga. Kita punya, saya rasa yang cukup penting adalah mencari titik tengah antara idealisme seorang muda dan juga realiti politik. Bukan permainan politik tetapi realiti seni politik dalam parti itu. Jadi kalau kita terus 100% tolak idealisme dan bergantung harap
kita nak master seni itu sendiri pun tak boleh sebab dan kita dah tak ada jati diri ataupun identiti yang kita nak. Kalau kita berkeras 100% 100% tak buat apa-apa adjustment, tak cuba memahami seni politik itu dan hanya nak push agenda kita saja pun tak boleh juga. Jadi dalam pengalaman Saudara Zaidil sebagai SUK pemunabihan, apa kaedah nak cari titik tengah tu antara idealisme dan pragmatisme? Okay nak masuk jadi ahli ekonomi boleh mengundi, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak idealisme sendiri pun tak apa. Katalah dia pemimpin. Jadi katalah saya kena bagi tips lah, contohnya orang muda masuk profesional ke bawah lepas universiti ke, pergi nombor satu. Benda paling penting lah dalam konteks politik Malaysia lah. Pertama, kena rendah diri. Betul. Ya, betul. Kedua, kena sabar. Dan ketiga, kena terbuka. Rendah diri maksud dia banyak tau pemimpin muda yang especially baru masuk lepas universiti. Masa di universiti dia pemimpin mahasiswa. Budget power. Dia pakai baju suit, dia jumpa menteri masuk. Tiba-tiba dia masuk bahagian, dia kena jumpa ketua cawangan. Dan ketua cawangan tu tak peduli ni presiden ke apa ke. Ya. Keduanya dia kena ikut, kita katalah mungkin kita orang Melayu, adat Melayu, ikut resam padi, makin tunduk makin berisi. Dan kita kena makan humble pie. Lagi sekali saya guna. Sebab sebagai contoh, ni pengalaman saya lah. Masa mula-mula masuk dulu, saya siang tu saya jurutera. Kita buat circuit, kita buat programming, kita buat lita lah apa semua ni. Malam gantung poster masa pilihan raya. Dan saya rasa penting, kena belajar gantung poster tu. Kemudian bila kita rendah diri, kita faham apa, kita kena ingat kita kena mula daripada kosong. Hebat mana di universiti sekalipun, pemimpin mana sekalipun, when you start over, you have to start over from zero. Ya. Jadi rendah diri dan terbuka, bersedia untuk belajar daripada sesiapa sekalipun. Jangan sombong. Tolonglah. Jadi terima kasih kepada panelis kita Saudara Zaidil dan juga Saudara Wan Firdaus. Saya rasa untuk merumuskan topik perbincangan kita hari ini perlu ada kesediaan daripada pihak parti politik dan juga daripada orang muda sendiri untuk menjayakan satu agenda di mana orang muda boleh lebih banyak bersuara dan lebih mendapat tempat dalam sistem politik Malaysia. Sekian, terima kasih. Dah dengar pendapat orang muda, saya pasti anda juga mempunyai pandangan idea tersendiri mengenai isu ini. Kalau ada, sila tweet dengan hashtag Sembang Orang Muda ataupun tulis saja komen di bawah ini. InsyaAllah saya akan reply.